So database actually ada 3 subdirectory. Dalam dia adalah factories. Factories ni seperti nama dia, dia akan membolehkan korang untuk create data-data yang korang nak create secara automatik dan tak payah menyusahkan diri. Contohnya kalau dulu kita nak buat data contoh, data tipu, kita kena create satu-satu. Nama Ali, lepas tu nama Ahmad, lepas tu nama Abu, lepas tu nama Aminah, ulang-ulang lah macam tu. So alamat pun kau biasa ABC 123, ABC 123 kan. So apa yang buat dekat sini adalah Laravel menggunakan factories, lepas tu dia akan menggunakan Faker. Faker ni ialah satu plugin, kalau kita tengok kat sini, dia daripada Frazinoto ni. Frazinoto ni adalah orang yang create dia punya package Faker ni. Kegunaan dia adalah untuk kau create secara automatik nama yang random. Boleh kata random yang dalam dia punya list lah. Nanti dia akan random, dia akan campur sana, campur sini. Itu contohnya kalau email, dia ada save email dia, apa benda kau boleh buat. Macam tu lah. So kau tak payah nak create satu-satu. Kau run je, contohnya aku nak 200 user. So dia akan create 200 user. Dan menggunakan factories. So migration dekat sini bukanlah untuk kau migrate satu data daripada sistem lama kepada sistem baru. Bukan dekat sini. Migration ni bermaksud kau untuk create database dan database structure, termasuklah dengan dia punya relationship dan sebagainya dalam sini. Okay, kenapa kena create dekat sini? Ada dua benda yang aku boleh nampak. Yang pertama adalah untuk kau memastikan database structure yang kau share dengan team members kau adalah yang paling latest. Maksudnya kemungkinan akan ada, contohnya aku ada 2 orang developer, aku tambah table users, tapi tiba-tiba orang sebelah sana dia tambah pula table, contohnya recipe name ataupun recipes lah. Dia nak tambah resepi apa, nama apa sebagainya kan. So bila kita merge code, kita akan dapat tahu aku boleh dapat data yang paling latest, dia pun boleh dapat database yang paling latest. So maksudnya kat situ kita akan share kita punya database structure yang paling latest menggunakan file. So kita run satu code, kita akan both of us akan dapat yang paling terkini lah, bukan yang kemungkinan ada dia punya kolom hilang lah dan sebagainya. Tapi syarat dia korang kena pastikan secara disiplin jugalah untuk memastikan sebarang perubahan ataupun penambahan masuk dalam migration. Kalau tidak, tak boleh guna lah. Okay, untuk seed, seperti nama dia, seed ni selalunya apa yang kita orang gunakan adalah untuk seed, masukkan data-data ke dalam database, data-data yang asas. Contohnya kalau aku boleh bagi, ini adalah projek lama dulu lah, sebab kan masa tu di DSA punya list agak susah untuk aku ambil sebab dia dalam data table. So apa yang kita buat pada masa tu adalah listkan dalam bentuk array, contohnya country. So data-data macam ni aku akan jadikan sebagai seeding. Maksudnya aku ada nama kolom, lepas tu aku ada data, masukkan dalam array, shoot terus. So apa yang dibuat nanti bila kita run seeding, data-data macam country apa benda semua tu dah settle, kita tak ambil tahu dah. Okay, untuk public basically seperti nama dia, dia adalah pintu masuk utama ke dalam apps korang. Dalam Laravel, perbezaan dia dengan beberapa framework yang lain iaitu dia amat mementingkan folder public ni. Maksudnya kat situ, kalau ada certain framework, index.php ni dia duduk di luar. Maksudnya kau boleh panggil dia punya sistem ataupun application korang dengan hanya refer kepada my recipe / so dia terus buka. Tapi kalau dalam Laravel korang tak boleh buat macam tu. Korang kena my recipes tu, lepas tu kau kena referkan file pertama ataupun dokumen root itu kepada public / index.php. Disebabkan itu kenapa aku cadangkan untuk menggunakan Laragon untuk Windows.
kerana Laragon ni yang paling simple sebab dia dah setting benda tu. Dia tahu okay inilah Laravel, so dia terus setting kau punya reference point tu kepada /public/index.php. So kau dah tak payah setting apa-apa. Tetapi kalau contohnya macam kau guna LangStack ataupun dalam Linux yang tak ada capabilities tu, kemampuan tu, then kau kena setting manual lah kat dalam virtual host tu. Itu yang kuat malas sikit. Sebab kalau baru nak belajar tu banyak pula nak kena belajar kan, benda-benda lain. So sebab tu aku cadangkan kenapa hari tu guna Laragon. Dan juga kalau macam macOS gunakan Valet, sebab Valet confirm dia dah boleh terus support. So dalam public ni juga, dia sekarang ni dia tak ada directory, tapi dalam masa ke semasa dia akan ada directory. Contohnya bila korang tambah image dan sebagainya, image, CSS. Sebab public ni juga adalah macam aku cakap tadi, dia pintu masuk kepada korang punya application. Sejak kita tidak langsung, sebenarnya dia adalah public access punya directory. Maksudnya daripada luar, kalau kau nak host CSS untuk kau gunakan dalam sistem, kau kena letak dia dalam public. Ataupun kau nak letakkan file JS pun dalam public, image pun dalam public. Dan kalau tidak, dia tak ada nak baca. Okay. Actually resource dan public ni dia amat bekerjasama sekali, kerana resource ni basically asas seperti nama dia, resource ni dia lebih kepada raw item. Dia belum kau compile lagi, dia masih bersepah-sepah lagi, ataupun dia ada banyak file. Mungkin dalam JS ni kau akan ada, dalam contohnya ada dua, Type.js, Bootstrap.js. Tetapi kalau dalam method yang kita guna sekarang, selalunya apa yang aku buat, aku akan gunakan satu function di bawah ni, iaitu Webpack. Webpack ni apa yang buat adalah aku akan compilekan dua file ni menjadi satu file saja. So aku akan contohnya host dekat depan main.css main.js saja. So main.js tu nanti dia akan masuk dalam public. Okay, nanti aku akan tunjuk contoh. So sama juga dengan SAS. SAS ni basically dia boleh kata CSS lah, cuma dia dalam satu method yang korang boleh guna, ada dia punya advantage dia sendiri. Tapi tak apa, kita tak payah tengok tu dulu. So views adalah view untuk kegunaan application korang yang selalunya kita akan gunakan blade templating. Kenapa? Sebab Laravel dan blade templating memang adik-beradik. Boleh kata kalau kau nak buat view dalam Laravel, better guna blade templating, lagi senang. Mungkin mungkin korang nak guna moustache dan sebagainya kan, tapi tak apalah. Aku tak pernah guna yang lain, selalunya memang aku terus guna blade templating saja. So dalam view ni, kalau aku cakap tadi tu, view bila korang run application, dia akan run, lepas tu dia akan, tak salah aku, dia akan masuk dalam Bootstrap ataupun dalam storage, aku kurang ingat mana satu. Tapi nanti dia akan compilekan benda tu. Lepas tu dia akan daripada blade templating dia akan tukarkan kepada pure PHP punya templating. Lepas tu dia akan simpan dalam satu tempat. Lepas barulah orang luar boleh buka dan akan render. Nanti aku akan tunjukkan ada beberapa perbezaan sikit. Kalau kita tengok kat sini, blade templating antara benda yang kau nampak kat sini, dia akan ada curly bracket dua ni. So double curly bracket ni sebenarnya dia bermaksud simple je, dia macam ni je sebenarnya maksud dia. Ini maksud dia. So apa yang dia buat kat sini, nanti dia akan generate lebih kurang macam ni, daripada yang blade templating tu kepada bentuk macam ni. Dan juga kalau dalam blade templating, kalau kau perasan kat bawah-bawah, okay, ini contoh ni menggunakan blade templating, dia akan ada alias if. Alias if ni kalau ditukar, dia akan nampak, dia akan jadi macam ni. So instead of kau kena tulis ada tanda seru PHP, tanda soal PHP tu belakang kena tutup pula. So orang yang buat blade templating ni dah fikir, dia pun malas juga dan aku pun malas juga. So dia nak shortcut benda tu. So dia taruh je alias something dah tahu. Ada banyak lagi jenis-jenis alias ni.
Kau boleh buat if, kau boleh buat for each, kau boleh buat for loop dan sebagainya dalam ni lah. So it's a good thing untuk korang tahu nanti benda ni. Kita slow-slow. Okay, untuk resource settle, untuk routes, actually routes basically ada 4. Yang paling penting selalunya paling kau guna is web. First thing first lah. Kemungkinan juga korang akan guna API, bergantung kepada korang punya application macam mana. Channel and console ni selalunya tak pakai, melainkan kalau ada keperluan. Okay, API basically seperti nama dia lah, untuk API. API ni adalah untuk kau menghubungkan antara satu application dengan application. Contohnya paling mudah antara korang punya application dengan mobile apps. So mobile apps selalunya kita tak direct cakap dengan database, sebab database ni kita simpan kat belakang lagi, dia tersembunyi, dia selalunya tidak boleh diakses daripada public. So apa yang kita buat kat sini, application dengan mobile apps tu dia akan cakap melalui API, dan dekat situ kita akan letakkan apa setiap URL yang ada tu untuk pengguna API dalam ni. Okay, untuk channel basically untuk broadcasting. Actually aku sendiri pun jarang gunakan ini, kecuali perlu saja. Dan basically apa yang kita boleh nampak kat sini, channel ni adalah untuk kau letak, kau nak broadcast kepada siapa, apa rules dia dan sebagainya. Konsol macam yang tadi, kegunaan atas tadi macam apps konsol ni, kegunaan kalau contohnya kau nak perlukan untuk buat something, then kau boleh masuk dalam ni. Tapi aku sendiri pun tak pernah guna untuk routes konsol ni, disebabkan sebenarnya aku akan terus masuk dalam konsol ni saja lah. Aku tak pernah lagi lah sampai level perlu masuk dalam konsol routes ni. Untuk web, apa yang maksud yang kau boleh nampak kat sini, apa saja yang lalu daripada browser korang tu, dia akan lalu web dulu. Contohnya kat sini routes get slash ni maksudnya kalau kita buka dalam browser, so bila dia masuk dalam browser, basically first thing first kau akan masuk slash. Lepas tu bila dia masuk dalam slash, Laravel apa yang dia buat, dia tengok dalam routes slash, lepas tu apa yang dia buat kat sini, dia akan ada satu function closure return view. So maksudnya kat sini dia akan render view, apa nama view dia, welcome. Kalau kau perasan, lepas tu kalau kau perasan kat sini, dia hanya letak nama welcome saja, dia tak letak nama welcome.read. So apa yang jadi kat situ, Laravel dia dah automatic sebenarnya, dia dah ringkaskan. Kalau kau tahu nama dia sebagai welcome saja, dia akan try cari dua benda. Yang pertama welcome.create.php, satu lagi welcome.php. So kalau the first dia jumpa welcome.create.php, dia akan render yang tu. Tapi somehow kalau contohnya korang tak nak guna Blade template, korang nak guna pure PHP template, then korang letak je nama file tu sebagai welcome.php pun tak ada masalah, dia boleh run juga. Cuma macam bagi aku, as long as kau dah guna Laravel, better guna Blade ni lagi senang.